Pernah tak anda fikir yang anda mempunyai bibir seperti ibu anda? Dan kenapa anda mempunyai mata seperti ayah anda? Anda mungkin dilihat sama seperti ayah, tetapi terdapat beberapa ciri daripada ibu. Mengapa agaknya hal ini terjadi? Sebenarnya, apa yang dimiliki oleh anda adalah apa yang anda warisi daripada kedua-dua ibu bapa anda. Jom teruskan menonton video ini untuk mengetahui apa itu pewarisan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Hai, saya Cikgu Noraini dan dalam video ini saya akan mengajar anda sains tingkatan 4. Baiklah, kita masih lagi dalam bidang pembelajaran 5 iaitu genetik. Dalam video kali ini kita akan teruskan kepada standard kandungan 5.2 iaitu pewarisan. Mari kita lihat standard pembelajaran yang berikut. Yang pertama nak menerangkan pewarisan dalam manusia, yang kedua pula nak berkomunikasi tentang mekanisme pewarisan. Cuba lihat gambar ini. Adakah mereka seiras? Adakah semua ciri diturunkan dari ibu bapa kepada anak-anak mereka? Pernah tak anda diberitahu bahawa wajah anda sama atau seiras dengan ibu atau bapa anda? Pernah? Ya, ini adalah kerana setiap anak mewarisi ciri-ciri tertentu daripada ibu bapanya. Pewarisan adalah pemindahan ciri daripada ibu bapa kepada anak-anaknya. Ciri-ciri ini diturunkan dari ibu bapa kepada anak-anak melalui gen iaitu unit asas pewarisan. Ciri adalah seperti jenis rambut dan warna anak mata. Itu adalah contoh ciri yang diwarisi oleh anak daripada ibu bapanya. Seperti yang telah anda pelajari dalam subtopik 5.1, gen ialah unit asas pewarisan yang terdapat pada kromosom. Gen mengawal ciri tertentu dalam suatu organisma. Sepasang gen yang berada pada lokus atau kedudukan yang sama pada kromosom homolog mengawal satu trait organisma. Pasangan gen yang berada pada lokus yang sama dipanggil allele. Allele boleh hadir dalam bentuk dominan atau resesif. Allele dominan akan mempamerkan ciri yang dikawalnya dan menutupi kesan allele resesif dan menggunakan huruf besar. Allele resesif pula hanya menunjukkan ciri yang dikawalnya apabila tiada allele dominan dan ditulis dengan huruf kecil. Ini adalah contoh allele dominan dan allele resesif pada kromosom. Bagi setiap trait, kita mewarisi dua salinan gen, iaitu daripada ibu dan satu daripada bapa. Huruf besar A, B, C dan D mewakili allele dominan, manakala huruf kecil A, B, C dan D mewakili allele resesif. Apakah perbezaan antara ciri dan trait? Ciri ialah sifat ketara yang diwarisi dan ditentukan oleh gen seperti warna mata. Trait pula adalah varian bagi ciri khusus yang membezakan antara individu. Jadi, trait bagi warna mata ialah warna hitam, warna coklat dan warna biru. Tahukah anda,
Trait manusia yang manakah bersifat dominan atau resesif? Mari kita lihat contoh-contoh trait dominan dan trait resesif. Rambut hitam adalah trait dominan, manakala rambut perang pula adalah trait resesif. Penglihatan normal adalah trait dominan, manakala trait resesif adalah buta warna. Cuping telinga bebas adalah trait dominan, manakala cuping telinga terlekat adalah trait resesif. Boleh menggulung lidah adalah trait dominan, manakala tidak boleh menggulung lidah adalah trait resesif. Iris hitam adalah trait dominan dan iris biru adalah trait resesif. Mempunyai lesung pipit adalah trait dominan, manakala tiada lesung pipit adalah trait resesif. Sekarang mari kita lihat mekanisme pewarisan. Gregor Mendel iaitu bapa genetik ialah orang pertama yang menemui mekanisme pewarisan. Beliau menggunakan pokok kacang pea untuk kacukan monohybrid. Generasi pertama hasil kacukan dipanggil generasi filial pertama, F1. Apabila individu dari F1 dikacukkan, generasi filial kedua, F2 terhasil. Genotip ialah maklumat genetik dalam sesuatu organisma, manakala fenotip pula ialah ciri-ciri fizikal yang dipamerkan pada sesuatu organisma itu. Sekarang mari kita lihat contoh mekanisme pewarisan. Fenotip induk, pokok kacang pea tinggi berbaka tulen dengan genotip T huruf besar, T huruf besar. Ini menunjukkan yang pokok kacang pea tinggi adalah allele dominan. Dikacukkan dengan pokok kacang pea kerdil berbaka tulen dengan allele resesif iaitu T huruf kecil dan T huruf kecil. Apabila meiosis berlaku, maka gamit terhasil. Dua gamit terhasil iaitu gamit yang pertama mempunyai kromosom T huruf besar dan gamit yang kedua T huruf besar. Bagi pokok kacang pea kerdil juga akan menghasilkan gamit T huruf kecil dan T huruf kecil. Kita andaikan yang pokok kacang pea tinggi menghasilkan gamit jantan manakala pokok kacang pea kerdil menghasilkan gamit betina. Maka, apabila berlaku persenyawaan di antara gamit jantan yang pertama dengan gamit betina yang pertama, maka genotip anak ialah T huruf besar dan T huruf kecil. Persenyawaan antara gamit jantan pertama dengan gamit betina yang kedua juga akan menghasilkan T huruf besar dan T huruf kecil. Untuk gamit jantan yang kedua, apabila bersenyawa dengan gamit betina yang pertama, maka hasil genotip anaknya adalah T huruf besar dan T huruf kecil. Seterusnya, gamit jantan kedua bersenyawa dengan gamit betina kedua, maka genotip anak adalah T huruf besar dan T huruf kecil. Fenotip anak yang pertama adalah tinggi. Pokok kacang pea tinggi. Anak yang kedua juga adalah tinggi. Yang ketiga juga tinggi dan yang keempat juga tinggi. Ini menunjukkan yang pokok kacang pea tinggi dihasilkan 100%. Maka apabila dikacukkan pokok kacang pea tinggi dengan pokok kacang pea kerdil, 100% anak yang terhasil adalah pokok kacang pea tinggi. Sekarang mari kita lihat pula contoh mekanisme pewarisan yang kedua.
Sebagai contoh, fenotip induk ini adalah daripada anak filia pertama, iaitu pokok kacang P tinggi dengan genotipnya T huruf besar dan T huruf kecil. Dikacukkan dengan fenotip induk anak filia pertama, iaitu pokok kacang P tinggi juga dengan genotipnya T huruf besar dan T huruf kecil. Apabila berlaku meiosis, maka gamit jantan terhasil dengan formula T huruf besar dan juga T huruf kecil. Gamit betina juga adalah T huruf besar dan T huruf kecil. Apabila berlaku persenyawaan di antara gamit jantan yang pertama dengan gamit betina yang pertama, maka anak yang terhasil adalah T huruf besar dan T huruf besar. Kemudian, gamit pertama dikacukkan dengan gamit betina yang kedua, maka anak yang terhasil adalah T huruf besar dan T huruf kecil. Untuk persenyawaan gamit jantan kedua disenyawakan dengan gamit betina yang pertama, maka genotip anak adalah T huruf besar dan T huruf kecil. Kemudian, gamit jantan yang kedua dikacukkan dengan gamit betina yang kedua, maka dia akan menghasilkan genotip anak T kecil, T kecil. Fenotip bagi anak yang pertama adalah tinggi. Fenotip untuk anak kedua juga tinggi kerana mempunyai allele dominan T huruf besar. Fenotip anak yang ketiga juga tinggi. Tetapi untuk fenotip anak yang keempat adalah rendah kerana kedua-dua allele adalah allele resesif. Maka di sini kita dapati yang 3 anak tinggi dan 1 anak rendah terhasil. Dengan peratus anak tinggi adalah 75% dan anak rendah adalah 25%. Sekarang mari kita lihat pula penentuan jantina anak. Penentuan jantina anak adalah ditentukan oleh kromosom seks yang diterima daripada ibu bapanya. Mari kita lihat dulu ya. Semasa di subtopik 5.1 anda telah mempelajari bahawa manusia normal mempunyai 46 kromosom, iaitu kromosom lelaki adalah 44 tambah XY dan kromosom perempuan adalah 44 tambah XX. Selepas proses meiosis, sperma dan ovum akan mempunyai separuh bilangan kromosom. Iaitu, bagi sperma, kromosom bagi sperma yang pertama adalah 22 tambah X dan yang kedua adalah 22 tambah Y. Manakala bagi kromosom ovum pula mempunyai 22 tambah X dan 22 tambah X. Sekarang mari kita lihat mekanisme bagi penentuan jantina anak. Induk daripada bapa, kromosomnya adalah 44 tambah XY. Ibu pula 44 tambah XX. Apabila berlaku meiosis, sperma 22 tambah X dan sperma 22 tambah Y terhasil. Manakala bagi ibu pula, ovum dengan kromosom 22 tambah X dan 22 tambah X terhasil. Apabila berlaku persenyawaan di antara sperma yang pertama dengan ovum yang pertama, maka anak yang terhasil adalah 44 tambah XX. Manakala jika sperma yang pertama bersenyawa dengan ovum yang kedua,
maka anak yang terhasil juga adalah 44 tambah XX. Bagi persenyawaan antara sperma yang kedua dengan ovum yang pertama, anak yang terhasil adalah 44 tambah XY. Seterusnya, sperma yang kedua boleh bersenyawa dengan ovum yang kedua dan menghasilkan 44 tambah XY. Ini menunjukkan yang fenotip anak yang pertama adalah perempuan, yang kedua juga perempuan, yang ketiga lelaki dan yang keempat adalah lelaki. Di sini menunjukkan yang kebarangkalian mendapat anak lelaki dan anak perempuan adalah sama, iaitu 50%. Jika sperma yang mempunyai kromosom 22 tambah X bersenyawa dengan ovum, maka anak perempuan akan terhasil. Tetapi, jika persenyawaan berlaku di antara sperma yang mempunyai kromosom 22 tambah Y, maka anak lelaki akan terhasil. Jadi di sini menunjukkan yang gamit ataupun sperma akan menentukan jantina bagi anak. Sperma adalah daripada bapa. Jadi bapa yang akan menentukan jantina anak sama ada lelaki atau perempuan. Sekarang mari kita lihat soalan uji minda. Soalan yang pertama, huraikan perbezaan antara allele dominan dengan allele resesif. Jawapannya adalah allele dominan akan mempamerkan sifat atau ciri yang dikawalnya dan menutup ciri yang dikawal oleh allele resesif. Manakala allele resesif pula hanya akan menunjukkan ciri yang dikawal olehnya apabila allele dominan tidak hadir. Soalan yang kedua, apakah kromosom seks? Jawapannya adalah kromosom seks ialah kromosom yang menentukan jantina seseorang individu. Kromosom seks terdiri daripada dua jenis iaitu X dan Y. Soalan yang ketiga, apakah yang menentukan jantina anak? Terangkan jawapan anda. Jawapannya adalah jantina anak ditentukan oleh kromosom seks bapa. Jika sperma yang membawa kromosom 22 tambah X mensenyawakan ovum yang mempunyai kromosom 22 tambah X, maka jantina anak adalah perempuan iaitu mempunyai kromosom 44 tambah XX. Tetapi, jika sperma yang membawa kromosom 22 tambah Y mensenyawakan ovum yang mempunyai kromosom 22 tambah X, maka jantina anak adalah lelaki iaitu 44 tambah XY. Cikgu harap anda telah jelas berkaitan dengan pewarisan. Bagaimana anda mewarisi ciri-ciri yang ada dalam diri anda daripada kedua ibu bapa anda. Jika anda ada sebarang persoalan atau pertanyaan, bolehlah bertanya pada guru di sekolah nanti atau boleh rujuk buku teks. Baiklah, kita telah sampai ke penghujung video. Cikgu harap anda telah subscribe channel cikgu, channel Noraini Gaming. Semoga kita akan berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Bye.